Hai, nama saya Anis Nur Sabrina binti Abu Bakar, nombor matrik 200642. Saya dari Bachelor Pertanian Sains Ternakan. Hai, nama diberi Aisyah Nabila binti Mak Ramdan, nombor matriks 200353, kos Bachelor Pertanian Sains Ternakan. Hai, nama saya Eng Kain, matriks nombor 203434, kos Bachelor Ekonomi. Hai, saya Nasyal Zamir Nurman, nombor matrik 201012 dari Bachelor Sains Pertanian Sains Ternakan. Hai, nama saya Farah Syahda binti Rozmi, nombor matrik 200803 dan saya mengambil jurusan Bachelor Sains Ternakan. Hai, nama saya Ella Cheng Suwon, matrik nombor saya ialah 202761 dan saya sedang mengambil kursus ekonomi. Hari ini, kumpulan kami akan bincang tentang permainan tradisional kabadi. Yang pertama sekali, saya akan menerangkan sejarah, latar belakang dan peraturan permainan tradisional kabadi. Permainan kabadi ini berasal dari India dan telah dimainkan sejak 40 tahun lalu. Permainan tradisional ini amat dikenal di Selatan Asia dan seterusnya telah tersebar di Tenggara Asia, Jepun dan Iran. Terlihat pula, permainan tradisional ini dimainkan oleh orang British untuk tujuan hiburan dan pengaruh tapak adat. Kabadi pula dimainkan di Johor oleh Persatuan Kabadi Negeri Johor pada tahun 1955. Nama ini berasal daripada perkataan Tamil, Kai yang bermaksud tangan dan Pidi yang bermaksud angkat dan secara ringkasnya ialah memegang tangan. Seterusnya kami akan bincang tentang peraturan yang terdapat dalam permainan tradisional ini. Pertama sekali, dua orang pertama diperlukan di mana seorang pengadil, dua orang hakim, dua orang penjaga kamisan, satu orang penjaga masa dan seorang untuk penjaga akad. Yang kedua, mata tujuan berdasarkan kejuaraan dalam membentuk dan menjatuhkan dan kembali ke peranan pasukan. Yang ketiga, dilarang menyebut perkataan selain kabadi. Yang kelima, dilarang menggunakan kekerasan secara berlebihan. Kabadi bukan sahaja dapat menerapkan hubungan silaturahim antara pemain yang terdiri daripada pelbagai kaum, manakala ia dapat merealisasikan penghayatan nilai bekerjasama dan berpadu. Banyak pasukan pertahanan bermain dalam keadaan berpegang tangan untuk cuba menarik belakang mereka yang cuba disentuh oleh dalam. Tambahan pula, ia dapat memupuk semangat kesukanan. Walaupun kabadi dianggap sebagai sukan kontak kasar, tetapi ia amat mengutamakan semangat kesukanan. Andi Raider boleh menggunakan teknik membendas, menangkap dan dalam pertarungan yang agak fizikal dengan beberapa gerakan yang digunakan. Terdapat berita tentang kabadi telah dilakukan di beberapa apar secara atas talent. Menurut The Colonial Post pada tahun 2017, 4 atlet kabadi dari Sarawak telah dipanggil untuk latihan kebangsaan sebagai persiapan untuk Sukan ASEAN di Jakarta, Indonesia. Mereka terdiri daripada Muhammad Haziq Iskandar dan Alexson Denzin untuk pasukan lelaki, manakala untuk pasukan wanita pula terdapat Yo Hai Hong dan Sharifah Syafiqah Hamidah. Pada tahun 2019 pula, Malaysia telah mengajukan Piala Dunia Kabadi di Melaka. Kira-kira 1,000 peserta dari Kanada, Mauritius, Egypt, Australia, Kenya dan India yang terdapat daripada lelaki dan wanita telah bertanding dalam pertandingan ini. Menurut Akad Putusan Sarawak, pada tahun 2020 pula, kabadi telah mulai diminati dalam kalangan bukan India di Malaysia dengan pasukan Sarawak dan Terengganu diperisi kesemuanya oleh elit Melayu dan pribumi, manakala Perlis Kelantan dan Perak mempunyai elit dari pelbagai bangsa dalam pasukan mereka. Perkara di atas telah membuktikan bahawa sukan boleh mengeratkan hubungan silaturahim dan memupuk perbedaan tanpa mengira kaum. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang keunikan dan keistimewaan permainan kabadi. Pertama, permainan kabadi merupakan permainan yang berasaskan sentuhan. Permainan kabadi mula didedahkan di peringkat antarabangsa pada tahun 1936 di Sukan Olimpik Berlin. Pada tahun 1918, kabadi telah pun mencapai status negara di mana ia diiktiraf di seluruh negara. Permainan kabadi bukan sahaja menguji keupayaan fizikal, tapi ia juga menguji keupayaan mental. Permainan kabadi bukan hanya memerlukan ketahanan fizikal, ia juga memerlukan disiplin, strategi dan juga kemahiran. Gelanggang yang digunakan dalam permainan ini biasanya berukuran 13 meter darab dengan 10 meter. Gelanggang ini dipisahkan oleh garisan tengah iaitu midline. Seterusnya garisan bulk dan garisan bonus. Akhir sekali,
kawasan lobi ataupun lobby area. Permainan ini akan dimainkan oleh dua kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai 7 orang ahli. Dan setiap kumpulan pula akan bergile-gile untuk menjadi pasukan sama ada pasukan penyerang ataupun pasukan pertahanan. Pasukan pertahanan hendaklah membuat rantaian dengan memegang tangan sesama mereka dan mereka perlulah mengelak daripada disentuh oleh kumpulan penyerang. Pasukan penyerang pula perlu menghantar seorang wakil untuk masuk ke kawasan pertahanan. Di samping itu, penyerang juga perlu menyebut perkataan kabadi sepanjang berada di kawasan pertahanan. Dalam tempoh 30 saat, penyerang perlu menyentuh garisan baut dahulu, kemudian barulah boleh menyentuh pihak lawan. Setelah berjaya menyentuh pihak lawan, penyerang perlu pulang ke tempat asalnya sebelum ditangkap oleh pihak pertahanan. Jika pasukan pertahanan gagal menangkap penyerang tersebut, maka ahli yang telah disentuh perlulah keluar daripada gelanggang. Namun, jika pasukan pertahanan berjaya menangkap penyerang tersebut, maka penyerang tersebut perlulah keluar daripada gelanggang. Antara kesalahan yang perlu dielak dalam permainan kabadi ialah lebih dari seorang penyerang masuk ke kawasan pertahanan, penyerang tidak memijak garisan balk, penyerang dan pihak bertahan keluar dari kawasan gelanggang. Saya akan meneruskan pembentangan dengan cara bagi mengekalkan permainan tradisional kabadi di Malaysia. Pihak Kementerian Kesenian Kebudayaan dan Warisan berperanan untuk mengadakan pesta permainan di peringkat negeri atau kebangsaan. Mereka boleh bekerjasama dengan Persatuan Kabadi Malaysia untuk memperkasa pertandingan kabadi di Malaysia. Pihak sekolah juga boleh mengadakan kegiatan co-curriculum yang berkaitan dengan permainan kabadi. Dengan ini, generasi muda dapat mendedahkan diri dengan sukan tradisi ini. Kerajaan juga perlu membina lebih banyak kemudahan untuk permainan tradisional. Pembinaan gelanggang dan penyaluran dana secara konsisten kepada penggiat permainan kabadi boleh memudahkan proses mempopularkan permainan ini. Pelancaran kempen memartabatkan permainan tradisional kabadi melalui media massa boleh memperkenalkan sejarah dan cara permainan kabadi kepada orang awam. Kesimpulannya, permainan kabadi dapat mewujudkan insan cemerlang yang berkeyakinan dan mempunyai integrasi nasional Malaysia. Perkembangan sukan harus dipandang lebih serius kerana permainan tradisional adalah satu warisan dan budaya bangsa rakyat Malaysia. Dengan ini, berakhirlah pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.